ni baru nak ada satu video saya ada viral. Habis semua muka saya pun kena kecam. Kau bayangkan, muka ciptaan Tuhan pun orang kecam, apalagi barang benda sesuatu tu yang ciptaan manusia. Right. Salam sejahtera dan selamat datang ke channel saya. Seperti biasa korang bersama saya Shirley MK. Wah, hari ni gedik banyak sikit. So kat sini siapa yang tengok drama Melayu jam 7 malam? Selalu kita tengok orang dia kecoh-kecoh pasal drama Melayu ni kan. Ada yang cakap pasal siapa je nak tengok drama Melayu kan. Macam ni. Kali ni saya nak ulas satu drama Melayu ni, iaitu Bukan Gadis Biasa. Selalu kita tahu dah jalan cerita drama Melayu ni, kalau tak pasal cinta macam tu memang tak ada benda lain lah. Selalunya kalau drama Melayu selalu dia membabitkan kisah cinta. Pasal cinta je, tak ada benda lain, pasal cinta je. Tapi kali ni saya nak ulas pasal Bukan Gadis Biasa ni sebab saya tak pernah tengok drama. Sebelum ni saya ada tengok lah drama Melayu lain. Ada macam Nur macam tu, ada je lah. Tapi taklah fan sangat benda drama-drama Melayu ni. Drama Korea pun saya tak fan sangat. Tapi saya tengok satu dua je, tak tengok banyak. Satu dua je lah saya tengok. So kali ni saya nak review pasal Bukan Gadis Biasa ni. Kita tengok sekarang ni kecoh ni orang netizen ni, dia kecam cerita Bukan Gadis Biasa ni. Diorang juga yang request, diorang nak cerita yang lain daripada yang lain. Tapi bagi saya cerita tu memang dah lain daripada yang lain. And dalam cerita tu orang orang komen pasal dia punya kualiti tu daripada backup opah tu. Saya rasa korang tahu je opah tu. Kalau korang yang tengok cerita Bukan Gadis Biasa ni, korang tahulah macam mana rupa opah tu. Muka dia sangat-sangat plastik lah. Saya boleh cakap memang sangat plastik dia. Muka tu dia macam jatuh dia tu macam tak real sangat lah. Macam kita tahu benda tu plastik. So satu benda tu antara sebab dia kena kecam. Satu lagi adalah dia punya editing skill is sangat-sangat teruk lah. Saya sebagai orang yang tak pro dalam editing video tu, saya tak ambil isu sangat benda tu. Saya rasa okey je lah. Yelah, dia orang ni Sheila Rusli punya ni, dia baru nak menaik, orang cakap dia baru start nak buat video semua tu. So kita macam bagi chance lah kat dia orang untuk improve. Macam mana kita YouTuber ni nak jadi YouTuber, macam kami YouTuber ni jadi YouTuber, kami pun ada masa kami sebagai starting tu kita akan teruk. Lama-lama kita akan improve. Benda tu dia perlu improvement, daripada dia perlu pengalaman lah. So macam cerita Bukan Gadis Biasa ni, dia punya editing skill tu memang teruk juga lah. Makin-makin part yang di mana Uja tu yang hampir kena rogol, and si Eda Jebat ni pergi tolong dia. Si Jo ni dia pergi tolong dia, and si Ryan tu pula yang pergi tolong si Jo ni yang petumbuk dengan perogol konon-kononnya lah So the editing kat situ memang orang yang komplain habis lah. Sebab tiba-tiba macam dah tumbuk macam memang teruk lah juga kat bahagian situ. Saya pun macam ada komplain juga lah yang situ. Tapi saya rasa overall cerita tu bagi saya sangat-sangat bagus. Di mana cerita tu mengisahkan seorang opah ni, di mana time dia masa cucu-cucu dia masih kecil ni, Ryan, Amir ni semua masih kecil. Dia membuli dia punya menantu. Sebab dia tak suka menantu dia, dia pergi bully lah menantu dia. Dia pergi dera-dera menantu dia. Menantu dia ni yang nama dia Indora. Ibu kepada Ryan tu, Ryan Fatah nama dia. Ryan, yang saya tahu nama dia Ryan. So Ryan ni dia selalu pukul-pukul lah, sampai ada meninggalkan parut kat belakang si Ryan ni. So Ryan ni dia ingat lah apa yang jadi kat hidup dia masa kecil. So dia sangat-sangat membenci dan opah dia. Dan sebelah pihak pula si Jo ni, kisah hidup si Jo ni pula di mana parent dia adalah mak dia pelacur, bapak dia pencuri. Diorang adik-beradik pula dijual oleh ibu diorang. Ibu sendiri sanggup menjual anak diorang. In reality, benda tu memang ada terjadi tau. So korang jangan yang pelik lah. Sebab memang benda tu memang ada terjadi kat dunia betul ni. So saya boleh cakap cerita Bukan Gadis Biasa ni adalah lain daripada yang lain. Di mana dia bukan membabitkan kisah cinta je. Sebab dalam cerita tu tak ada pun sentuh sangat kisah cinta antara Jo dengan Ryan. Diorang tak sentuh sangat. Dia more tu kisah hidup dia, di mana awal-awal cerita tu dia mengenalkan kisah hidup Ryan time kecil dengan si Jo ni masa kecil. Dia ada
macam separuh daripada episod tu baru dia membesar macam tu. Dia tak adalah tiba-tiba kecil satu scene, satu episod, satu dua episod tiba-tiba membesar. Dia tak ada macam tu. Cerita dia time dia zaman-zaman dia kecil tu dia panjang sikit. Sebab kalau korang tengok dari awal lah korang tahu yang ni. Sebab awal-awal episod tu macam kita tertanya bila dia nak besar ni, bila nak besar ni. Sebab lagu cerita tu kita boleh tengok ni lah si Eda Jebat dengan siapa ni Remy ni dia Remy saya pun tak tahu sangat artis Malaysia. Diorang ni dah macam dia punya intro kan, kita tengok dia berlari, iklan-iklan dia berlari. Macam kita awal-awal episod kita tunggu bila diorang nak besar ni, bila diorang nak besar ni. Kita tertunggu-tunggulah kisah diorang besar ni. So cerita ni, drama ni dia kisah zaman kecil diorang lagi panjang. So bila diorang dah besar, tiba-tiba besar, cerita dia tiba-tiba diorang besar. Kita tak tahu yang ni siapa, yang siapa. Yang awal-awal saya tengok dulu cerita tu, saya tak tahu pun yang perempuan yang Eda Jebat ni ambil yang si adik tu. Saya ingatkan banyak yang orang cerita yang tua, yang kakak tu yang akan jadi Eda Jebat. Rupanya yang adik jadi Eda Jebat. So saya tak expect lah yang tu sebenarnya. Saya pun macam kita tak tahulah kan cerita, jalan cerita dia. Kita pun baru tengok cerita dia. So, cerita tu overall bagi saya okey. Di mana kisah tentang Opah. Saya ulang balik Opah. Opah yang jahat ni. Dia pergi berdera menantu dia. Dia pergi ni. Pergi berdera cucu dia. Dia macam pilih kasih lah mana yang dia nak. Macam dia berkuasa lah. Macam orang-orang berduit ni. Dia punya duit semua dia ikut pasal itu ini semua. Kalau tak ni, tak dapatlah harta kan. Dia macam tu kisah family yang gila-gilakan duit. Ni pasal family yang berharta lah. Cerita ni more tu kisah Opah tu lah saya tengok. Penyesalan Opah tu bila tu macam tu dia macam ada penyesalan lah. Dia bukan apa orang cakap, dia hilang ingatan sangat. Dia just menyesal dengan apa yang dia buat. Sebab Idora adalah menantu dia yang paling baik, yang sanggup jaga orang tanpa banyak isu sangat. Walaupun dia dera-dera dia punya menantu. Dia macam tu penyesalan seorang ibu yang jahat. Cerita dia macam tu lah. Saya pun tak tahu nak review sangat cerita ni. Tapi saya nak kongsi lah sebab orang tengok orang kecam-kecam dengan cerita tu. Bagi saya cerita tu bagus. Memang saya jarang tengok drama Melayu ni. Macam first time lah saya tengok cerita Melayu yang saya tertunggu. Nak tengok sampai saya sanggup tunda makan, tunda mandi semua. Saya sanggup tunggu sometimes saya sanggup mandi awal. Saya dah set dah jam berapa, masak habis sampai jam berapa. Saya tahu sebab nak tengok movie ni je. Drama ni. So kita sekarang ni dia dah kat episod berapa, 18, 20 kan. Sekarang saya tak tahu lah. Saya lupa pula. Saya tak update pula episod berapa. Sebab tak ada pula dia cakap episod berapa kan kat situ. So saya tak update lah. Tapi dia dah nak habis cerita ni. Di mana Ryan Fatah dah Ryan Fatah ni dia dapat harta tu. Ini memang spoiler sikit lah. Dia dapat harta tu. Dia macam twist sikit lah. Yang paling saya tak suka watak dalam cerita tu adalah watak Ozlin tu. Di mana dia macam kehidupan kita sebenar. Bila kita trying hard untuk berubah, kita boleh tengok bapa sifat Ryan tu, dia trying hard nak berubah ke arah yang lebih baik. Lepas tu si Ozlin ni pula, you hypocrite lah, apalah. Dia macam mendownkan kau untuk berubah. So kalau dia macam dekat dunia luar, dunia reality, di mana kita trying hard untuk berubah. Lepas tu ada orang lain tu dia trying untuk macam yelah kau je lah yang baik, saya ni orang berdosa macam tu. Macam bila kita trying hard untuk, bukan trying hard lah, macam contoh you tegur, macam saya pernah dulu saya tegur kawan saya ni sebab di mana dia mengamalkan seks bebas. Saya tegur seorang kawan, dia mengamalkan benda tu. So macam diorang belum kahwin lagi lah, tapi diorang dah pergi ke arah tu. So saya tegur kat dia, so kenapa perlu sampai macam tu. Time tu saya masih innocent orang cakap, budak usia umur saya 18. Saya pergi tegur lah dia. Terus dia cakap suka-hati lah. Dia bukan cakap suka-hati lah, yelah korang yang alim tu alim, saya ni bukan alim. Dia macam bila kita tegur tu dia turn us down macam tu lah. Dia macam tak susah lah nak ni. Takkanlah saya nak tunggu saya alim dulu baru saya boleh tegur kan. Dia macam orang tu begitu lah. Dia mengungkit apa salah kita untuk ni. Itu cabaran, rasa cabaran kita kalau kita nak someone tu kembali ke jalan yang betul. Macam tu lah watak Ozlin. Saya paling tak suka watak Ozlin tu lah. Apa nama Ozlin tu? Juliana. Nama Ozlin tu adalah Juliana. And watak dia memang sangat annoying. Di mana dia ni sangat
diingatkan dia menantu kesayangan, dia boleh buat ikut suka hati dia, macam tu. Tapi cerita tu dia macam ada agak bodoh sikit lah, sebab bodoh sebab harta, sampai kan dapat ada perempuan tu apa ni yang bertunang si Amir ni, dia sanggup tolak, dia sanggup terima resikan daripada Amir, padahal dia bercinta dengan Ryan. Lepas tu sekarang dia nak terhegeh-hegeh nakkan Ryan balik, padahal dia yang pada awal tu yang menerima Amir tu demi harta, menolak Ryan sebab dia hidup susah. Sekarang siapa yang menyesal tak? So satu lagi benda bodoh dalam cerita tu yang saya tengok lah. Saya cakap honest review lah, benda bodoh yang saya rasa lah. Di mana Aida Jebat ni sebagai Johanna dalam tu, dia watak perempuan utama lah macam tu. Saya rasa dia macam agak kurang ajar sebagai seorang isteri. Tapi kita tak tahu, ada setengah relationship antara suami isteri dekat luar sana yang begitu. Tapi bagi saya tak suka yang tu. Padahal dia marah laki dia pasal laki dia macam nak gunakan dia apa semua. Padahal dia kahwin tu sebab dia nak gunakan Ryan tu. So fair, right? Fair and square. Lepas tu dia tuduh laki dia, macam betul orang cakap jangan kahwin sebab nak macam tu lah, tak ada trust, tak ada mutual trust orang cakap. Tapi itulah, saya pun tak kahwin lagi, so saya malah nak cakap pasal kahwin-kahwin ni. So itu sajalah kot saya punya review cerita Bukan Gadis Biasa. Dia overall cerita tu okey bagi saya, dan jalan cerita dia okey sebab dia ni adalah novel tulisan siapa saya pun tak ingat. Saya tak tahu, saya tak ambil tahu sebenarnya dia punya novel tu siapa punya. Saya just tengok cerita tu je, saya rasa cerita tu menarik. Even dia just, kita bagi chance lah kat Sheila Rosli untuk improve dia punya quality cerita tu, macam mana dia punya editing semua. Siapalah kita kan, sebab kita ni bila starting memang kita ada ada kekurangan dia. So kita harap-harap Sheila Rosli tak terlampau take serious dengan komen-komen netizen, sebab dia harap dia boleh gunalah komen-komen netizen tu untuk improvekan, sebab dia orang yang baru nak starting nak jadi buat cerita ni. Dia baru, dia ambil lah cabaran tu untuk improvekan lagi. Macam saya juga, hari tu saya baru nak ada satu video saya ada viral. Habis semua muka saya pun kena kecam. Kau bayangkan, muka ciptaan Tuhan pun orang kecam, apalagi benda sesuatu tu yang ciptaan manusia, right? So itu sajalah review daripada saya. Terima kasih kerana menonton video saya. Saya tak nak letak video ni panjang-panjang sangat. Itu saja perkongsian daripada saya hari ini. Terima kasih kerana menonton video saya yang tak seberapa ni. Sekian, terima kasih.